Bismillah. Assalamualaikum and a very good day everybody. Nama aku Nazrin Shah. Welcome ke channel Brother Nazrin. Alright guys, so today aku nak give a quick tutorial of macam mana sebenarnya nak main Beyblade Burst trading card game by BBC Crossa, ataupun dia punya creator of this game is Captain Iman from BBC Crossa. Alright guys, so sebelum aku start video ni kan, make sure korang tengok video yang first aku unboxing dulu, so that korang boleh nampak apa sebenarnya korang dapat dalam starter set ni. Okay guys, so also juga before aku start, jangan lupa untuk like video, subscribe to my channel, follow semua social media aku, link semua ada kat dalam description below. Also join dalam membership Brother Nazrin untuk join virtual Bey Battle dan menang Beyblade terbaru. Alright guys, link ada dekat description below. Alright guys, and also kalau korang nak beli Beyblade Burst TCG ni kan, trading card game ni by BBC Crossa, korang boleh contact Captain Iman BBC Crossa, link ada dekat description below, RM30 sahaja. Alright guys, so this is continuation punya video daripada video yang unboxing lah. Alright guys, so aku akan ketepikan dulu kad-kad ni and aku akan explain kat korang macam mana sebenarnya nak main trading card game ni kan. Alright guys, sebab aku pun dalam proses pembelajaran and aku akan explain korang secara simple, simple bukan pimple. Alright guys, alright, jom kita kenal dulu game ni macam mana. Kita first, sebelum start nak belajar ni dulu, kita kena tahu jenis-jenis card yang ada kat dalam game ni. Okay, kita akan start dulu dengan Blader punya card. Macam mana nak tahu Blader card tu ialah card Blader kan? Senang saja. Obviously atas ni dah tulis besar-besar Blader. Okay, ini ialah contohnya, ialah card shoe Kurenai and is a balance type. Nampak gambar shoe kat sini, nampak belakang tu ada logo apa tu, BBC Crossa. Bukan shoe Kurenai, dia tak join BBC Crossa, dia masih lagi BC Soul ke apa kan. And dekat sini dia ada dia punya macam finishing move dia, ataupun dia punya ataupun passive skill. Sebab dia balance, dia tak ada passive skill. So kalau contoh kita compare dengan Bell Daikokuten, nampak sini, nampak atas tu dua ada tulis Blader. And ni balance type, ini ialah attack type. Bawah tu of course ada gambar dia kan, belakang tu logo BBC Crossa juga. Bawah ni nampak dia ada punya attacking dia kan. Kalau nampak shoe ialah world speed, dan dia akan bagi tahulah apakah syarat-syarat untuk activatekan world speed dia punya attack kan. Sama juga dengan Dynamite Bomber kat sini kan. And dia ada passive skill juga, okay, kat situ kan. Untuk card Blader ni kan, yang jenis defense, stamina and attack sahaja ada passive skill, nampak tu? Ada passive skill kan. Tapi balance sahaja yang tak ada, sebab balance ni quite OP jugalah kalau korang baca dia punya ability kat situ kan, compare dengan sini kan. So dia nak balance out lah kan. So ialah balance kan, gitu kan. Alright, so kita boleh tahu ini ialah balance pula dah Blader punya card. Alright guys, so ini ialah dia punya arena dia. Tapi nanti aku akan explain. Aku letak je dulu kat sini, aku letak je dulu, nampak Blader, aku letak je dulu, bukan macam tu cara main dia. Alright guys, and then kemudiannya kita ada card parts punya card. Okay, kita start dulu dengan parts, bahagian layer. Senang cerita, bahagian yang membina untuk menjadikan layer. Alright guys, so dekat sini kita boleh nampak ada Dynamite Battle punya core, Dynamite punya core kat sini. Kita ada Fafnir dan Ragnarok. Kita juga ada Blade, nampak ni, Devil punya Blade. And kita ada lagi satu core dekat sini lah kan. Let me ambil lagi satu Blade. Okay, ni lagi satu Blade Cyclone kat sini kan. Okay, kita tengoklah. Cara senang je nak tahu that this is a part yang menjadikan layer dia ialah border merah dia. Border merah dia. So itu yang parts yang menjadikan dia punya layer. Korang tak boleh compare dengan Blader. Blader memang dia punya tema dia tu, nampak tu, ni merah, ni grey, this is kuning, orange, this is purple. Dia tak ada kena-mengena dengan card parts ni. Dia just tema dia memang warna tu lah. So korang nampak sini, simple. Kita tengok dulu kat Fafnir punya, nampak tu Dynamite Core, dia siap bagi tahu lagi left spin. Fafnir, ini gambarnya, ini dia punya avatar dia kan, ada BBC Crossa juga kat situ. And this is TS ni lah total stat. Ni 4. Ini dia punya short form lah, Fafnir punya DB Core punya, dia punya apa, short form dia lah kan. Kat sini nampak stats dia,
attack, defense, stamina, burst, speed, weight. So satu dia akan jadi 4 lah. 1 campur 1 campur 1 campur 1 ialah 4. Jadi total stat dia ialah 4. Siapa pula Shopee kan? So kalau kau compare dekat belakang ni kan, Ragnarok ni kan, sama je. Nampak tu sama je kan. Dynamite Core, ini right spin sebab memang in real life memang ini boleh untuk right spin saja, ini boleh untuk left spin saja. Total stat dekat sini ialah 4 juga dekat sini kan. Tapi nampak stat dia lain. And stat dia ni memang ambil daripada Takara Tomy. 4 attack kosong, defense 1, stat 2, burst kosong, speed kosong, weight 1. Jadi total gabung ialah 4. Ini short form dia ialah Ragnarok. Okay, sama lah, ni Faf ni sama lah kan. Now kita tengok pula dekat blade lah kan. Nampak tu, dia ada tulis blade. Yang ni Dynamite Core, nampak right spin. Ni pun right spin. Total stat dekat sini ialah 11. Ini pun 11. C, Cyclone, DV, Devil Blade. Ni contoh kat sini kan. So nampak kan, dia punya stat sama saja, cuma nombor je yang berbeza. Memang nombor ni ambil reference daripada Takara Tomy punya website. So 1 campur 1 campur 5 campur 1 campur 1 campur 2 jadilah 11. Ini pun gabungkan 3 campur 0 campur 0 campur 4 campur 3 campur 1 ialah 11. So jadi ini ialah parts card. Okay, alright. Parts card ada 3 jenis. Kita ambil yang lagi satu pula, parts card dia. Yang ni nampak border warna apa? Warna hitam. Okay. Usually this ataupun macam in this case kita ada armor dengan this. Itu kat Dynamite Battle yang ada, yang usually part besi je lah kan. And sama je, cara kau nak tengok lebih kurang je macam dalam parts yang bagi bahagian layer dia kan. This one nampak tu total stat dia 6. And ini dia punya, ini bukan nombor total stat lah, inilah armor nombor 3. Okay, ini dia punya shot dia kan. Okay, nampak stat dia 1 campur 1 campur 1 campur 1 campur 2 jadilah 6. Nampak ni, ini this pula, this over. Okay guys, over. Okay, sama sahaja cara pengiraan total stat dia kan. And this armor nombor 6. Okay guys, so wow, that is very detail. Okay, aku letak je kat sini. And kemudiannya kita ada lagi satu part paling bawah sekali dekat Beyblade, iaitu driver. Now driver dia punya indicator border dia ialah warna orange. Look at this is never. Okay, nampak atas semua tu dia driver. Untuk driver dia ada bagi tahu jenis type apa ni, type of attacking ke, balance ke, stamina dia ada kat sini. Dia sama macam blader ada, dekat driver pun ada juga. Okay guys, so total stat dia sama saja cara pengiraan. Okay, so ini untuk parts punya card. Okay, kita ada blader, kita ada parts, and kita ada lagi satu punya card, dia panggil attachment card. Okay, attachment card. Okay, attachment card indikator dia ialah card yang border berwarna biru. Alright guys, so contoh yang aku ada attachment card dekat sini ialah launcher, tool, launcher juga lah kan. Ada beberapa lagi. So function dia ialah macam support card. Function dia macam support card. Nampak dekat sini, nampak ke tu, dia ada dia punya effect dia lah bila kita pakai attachment card ni kan. Dia bagi tahu apa yang kalau fulfill dia punya condition tu, dapatlah ability yang dia tulis. Macam yang ni straight away simple saja. Macam S gear ni, dia boleh, kita tahu logically dia boleh pasang dekat Nexus punya disc saja. Jadi combo yang ada Nexus disc, dia tambahkan satu attack dan satu stamina. Jadi total stat campur 2. Kita apa, aku akan cerita macam mana sebenarnya nak main benda ni kan. So kita dah kenal jenis-jenis card dekat sini, blader, parts dan attachment card. Alright guys, now aku akan cerita secara simple macam mana. Aku tak boleh nak cerita macam mana nak main the whole game because lain card, lain ability, lain condition dia. Jadi aku tunjuk kau yang very simple. Now pengenalan kepada dia punya battle zone dia dekat sini, ataupun panggil battle arena. Now kat sini ada blader punya tempat letak blader, active combo, discard, second combo, third combo, attachment. Ini tempat untuk real punya combo. Okay guys, and this is the finishing point counter lah kan. Secara basicnya kalau korang baca dia punya instruction, nampak tu objektif ni kan. Korang, cara untuk menang ialah mendapat 5 points ataupun lebih. Dia macam rules 5G lah, tapi menggunakan 3 Beyblade
sahaja. And kita boleh nampak sini macam mana dia apply, macam mana korang nak menang ni kan, macam mana ada spin finish, over finish, burst finish, macam mana nak dapat spin finish kat sini kan, tolak kad tu keluar ke untuk dapat over finish ke, atau koyak kad untuk jadi burst finish ke, bukan. Korang boleh nampak dekat sini cara dia kan. Instruction dalam English, tapi aku akan translate kan untuk korang kan. Yang paling simple sekali ialah, nampak ni, depleting the opponent's total stat using dice roll. Okay, maksudnya kalau korang habiskan opponent punya total stat kan, jadi kosong, then korang akan dapat spin finish. Alright guys, and then kalau untuk over finish, korang kena roll dice. Ada 3 dadu yang korang perlu gunakan. Dapat sampai ketiga-tiga dadu dapat nombor 5, itu kira over finish, dapat 2 points. Alright guys, and untuk burst finish lebih kurang macam over finish tapi dapat 6. Dalam 3 dadu tu ada 6. So memang laki gila terus burst finish. Alright guys, that is so cool. And then kalau kau tengok kat bawah ni, setup dia kan untuk korang pemilihan kad korang sebelum battle kan. Well, korang perlukan 3 jenis blader card yang berbeza. Bermaksud contohlah korang pakai Vault, Bell dengan Free kan. Korang tak boleh lah pakai 2 Vault 1 Free kan. Memang kena 3 jenis blader yang lain. Kemudiannya ada 3 jenis combo yang menggunakan parts yang berlainan, yang tak boleh repeat parts. Ini macam mana korang masuk tournament Beyblade, sama sahaja lah kan. Korang tak boleh lah pakai dalam 3 ada 3 combo tu, korang tak boleh pakai satu lot spring gun, satu lot Hyperion kan. Contoh macam tu, tak boleh lah pakai macam tu. Ada ke lot Hyperion? Mana ada kan. Contoh lot Valkyrie kiranya, tak boleh pakai lot tu 2. Okay, benda tu simple, siapa yang masuk tournament memang tahu. And then korang kena ada 3 dadu. Tak kisahlah korang ada 3 dadu yang physical ataupun korang pakai app kat phone je kan. And untuk senangkan lagi calculation, it's best kalau korang ada kertas dan pen. Tapi paling best ialah korang ada calculator. Tak kisahlah calculator kat phone ke calculator yang korang pakai kat sekolah kan. Itu sahaja. Alright guys, so now aku nak simplify kan macam mana korang nak start game ni kan. So ini contohlah aku nak lawan dengan orang ni. Kan. So aku perlukan 3 combo, 3 blader. Alright, aku dah pilih 3 blader aku kat sini. Aku ada Bell, Free dengan Siri Basara. Aku akan pilih Bell as main blader aku. Aku tak kat sini. Alright, aku tak kat sini. Tapi aku perlukan combo untuk Bell ni kan. Jadi aku pakai combo yang ini. Combo mestilah in real life, okay? In real life punya combo. Savior, Belial, Nexus, Venture dengan armor nombor 7. Right guys? Tool tak apa, nanti aku explain nantilah. So aku pakai yang ni. Dan aku pun akan letak terbalik ke sini. Right? So opponent tak tahu apa combo aku. And untuk third and second combo aku tu, aku kenalah standby juga kan. Sebab macam korang main dalam tournament, korang kena ada combo kedua ketiga lah kan. Korang buatlah pilihan combo apa yang korang nak lah kan. Okay, aku dah letak kat situ combo apa aku nak. Combo nombor 2 aku dan combo nombor 3 aku. And also aku punya blader card untuk kedua-dua bay ni. Aku pakai yang ni, aku letak dekat sini. Alright, so ini tempat untuk discard. Ini kalau ada apa-apa token yang kau boleh letak, lagi cantik. Tapi token tu usually kecil lah kan. So aku kena cari benda yang kecil untuk letak kat sini. Okay, benda kecil yang aku boleh jumpa pun sekarang ni ialah Z punya attachment. Jadi aku tak kosong lah kan as starter. So maksudnya aku ialah untuk indikator yang aku kosong lah. Okay, now untuk attachment pula kat sini kan, korang boleh letak apa-apa attachment. Tapi nanti aku akan ceritakan macam mana. Alright, now kita akan start game ni. Kita akan buka dulu kita punya blader dengan dengan active combo. Opponent pun sama jugalah. Okay, so dekat sini aku ada Bell Daikoku-ten. And aku ada combo aku kat sini. Now, cara untuk susun combo ni, susunlah ikut dalam real life, senang sikit kan. And Captain Man ada buat indicator warna putih atas ni. Okay, so that korang boleh susun macam ni. Okay, korang rapat-rapatkan dia. Dapatkan dia macam tu And the thing is that, kenapa kau nak dapatkan dia? So that kau boleh nampak total stat ni.
dengan dia punya nama apa ni? Short form combo korang. Alright, korang tak sini. Okey, cantik begitu Okey, Savior, Belial, Nexus, Venture, Armor nombor 7. Okey, korang nampak kan macam mana ni kan? Now, korang kena kira korang punya total stat. Okey, nampak tak setiap ni ada nombor tu stat dia kan? Jadi, korang kena campur lah. That is why korang perlukan calculator untuk senang korang nak tahulah berapa total power kau punya Beyblade ni kan. So, aku akan menggunakan calculator. Aku tak ada physical calculator pula dah. Jadi, aku ada calculator di sini. Alright. So, calculator. Oh, nampak terang lah. Bercahaya lah kan. Tak nampak sangat kan. Aku pakai calculator. 10 campur 5 campur 8 campur 7 campur 7 menjadikan total stat aku. Oi, nampak reflection muka aku terus. Total stat aku ialah 37. Okay, combo ni 37. Alright guys, tapi korang boleh increasekan power dia lagi. Korang boleh increase power dia lagi kalau korang ada ni real life punya combo. Dekat sini aku ada Savior, Belial, alright, Nexus, Venture dengan Armor nombor 7. Memang aku ada real punya combo dekat sini. Inilah combonya kan. Korang boleh letak kat sini dan nampak tu TS darab 2, total stat darab 2. Ini bermaksud total stat aku kat sini darab 2. 74 total stat aku. Dahsyat 74 total stat aku lah kan. Alright guys, now untuk kita nak mulakan perlawanan ni kan, kita nak tahu siapa yang start dulu. Aku ke kau ke, nak tumbuk ke baru nak start dulu kan. Okay, sebenarnya senang je. Tengok kat blader korang ada tanda apa ni, attack, defense ke apalah kan. So korang kena ingat the triangle of Beyblade punya type ni. Okay guys, so attack kalahkan defense, defense kalahkan stamina, stamina kalahkan attack. Tapi macam mana balance? Kalau balance dia menang dulu. Sebab balance dia tak ada dalam triangle tu, dia kat tengah-tengah kan. So kalau siapa yang balance, dia start dulu. Sekiranya kalau aku pun attack, opponent aku pun attack kan. Jadi senang je, roll a dice lah. Siapa yang tinggi dia start dulu lah kan. Alright guys, so let's say lah aku start dulu. And let's say lah kebetulan opponent pun sama juga 74 juga dia punya total stat kan. Samalah, kita ambil senario yang senang lah. Dia pun juga 74 total stat dia kan. Okay, dia pun ada juga combo macam ni, tak ada masalah. So macam mana kita nak start battle ni kan. Oh guys, lupa lagi satu step sebenarnya kan. Dekat attachment ni korang kena letak juga attachment card ni kan, yang dah dicong ke apa, and terbalikkan dia lah. Alright guys, okay, let's mulakan perlawanan kan. Let's say lah aku yang start dulu lah kan. Sebab aku pakai attack, dia pakai defense punya blader. Jadi akulah start dulu lah kan. Senang. Alright, now kita dah ada semua combo kita kat sini. Untuk start dah kan, first kita kena ambil 3 attachment card dekat sini. Alright, and itu je lah maximum attachment card yang kau boleh ada dalam setiap masa. Alright guys, kalau kau kurang, then korang boleh ambil satu lah. Alright, now attachment card aku yang dapat ada dekat sini ialah F gear, V gear dengan V gear. So sebelum aku roll the dice, aku boleh pilih sama ada aku nak pakai attachment card aku ataupun tak. Alright guys, so aku rasa dengan combo aku kat sini, aku rasa aku boleh pakai V gear. Nampak V gear dekat sini, dia hanya boleh attach dekat Venture. Aku ada Venture, okay, so aku boleh letak ni, and dia akan tambahkan aku punya total stat tambah 2 lah kan. So untuk dengan ini, before aku nak roll the dice, aku cakap okay lah, aku nak letak attachment V gear ni. Jadi total stat aku daripada 74 ditambah dengan 2 menjadi 76. Opponent aku ada 74 je dia, tapi sejelas sebab turn aku, dia tak boleh buat apa lah kan. So now ialah untuk aku roll the dice. Now kita perlukan 3 jenis dadu. Aku ada 3 dadu dekat sini. Okay, aku tak ada 3 physical dadu. Jadi roll the dice. So aku tekan je. Nampak? So 3 dadu kat sini aku ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi opponent aku tadi ada 74 total stat. Jadi yang ini ialah number of attack kau. Whatever number yang keluar kat sini ialah number of attack kau. Jadi 74 tolak dengan 7 jadi 67. Jadi opponent kat sebelah
Contoh opponent kat sebelah dia sama dengan aku jugalah tadi kan, 74 kan. Kena tolak dengan 7, jadi 67 dia punya total stat. Kira macam ini ialah live dia lah. And then giliran dia pula lepas aku dah habis ni, discard lah aku punya attachment ni dekat sini. Dah tak boleh pakai dah, sebab sekali dah pakai lah kan. Tapi korang akan tengok juga ada situasi where korang kena baca juga dekat korang punya blader korang kan. Tengok ada tak kena-mena kat sini kan, declare a number and perform a dice roll. Contoh dekat sini kan, aku kena bagi tahu nombor apa yang aku macam kena teka nombor lah. Ini ialah dia punya bell punya power lah kan. Contohlah aku cakap tadi kan, aku rasa aku nak aku teka nombor 7, and then aku roll the dice tadi, memang dapat nombor 7 kan. Macam ni kan, aku dapat nombor 7 kan. And then aku akan double the damage. So tadi aku roll the dice dapat 7, aku akan jadi double damage 14. Jadi aku attack opponent aku 14 juga. And then lagi satu dekat sini, passive skill dia ni korang kena baca juga. Whenever there is any barrier part in play, increase the part attack by 5 points, both players affected. Dekat sini aku ada barrier punya part, jadi aku akan tambah 5 points lagi daripada attack aku. Nampak tu, dia punya banyak rules yang korang kena baca lah. Korang make sure korang kena kenal blader card korang and baca sebelum korang buat any attack, okay? So that damage yang kau bagi tu betul lah. And then kita proceed lah. Aku dah attack dia, dia attack aku attack dia, dia attack aku attack dia. And then sampai dia punya points, opponent points aku dah kosong. Tahu, dah kosong. Jadi bila dah kosong, aku dapat spin finish. Jadi 1 point di sini. And bila aku dapat 1 point di sini, bermaksud round ni dah over. Jadi card ni dah settle kerja dia. And duduklah dekat second combo. Kita ni dah pakai lah kan. Right, dah pakai lah ni kan. Now aku kena pakai combo nombor 2 aku. So dekat sini aku ada blader card aku. And repeat the same process, okay. Repeat the same process dekat sini. Okay, aku ada aku punya attachment card aku kat sini kan. Aku boleh pilih nak pakai ke tak. Nampak ni tak boleh nak pakai V gear dengan F gear. Aku mungkin boleh pakai yang ni lah kan. So again, tengok macam mana defense start, siapa start dulu lah kan. And then remember kalau lah korang dapat roll the dice ni. Kalau dapat 5, korang akan dapat over finish. And game tu dah over walaupun banyak total total stats kan. Ataupun korang dapat 3, 6, 6, 6, 6, korang terus burst finish and korang akan end the round and dapat points lah. Contohlah aku roll dapat 5 aku dapat 5 kan, 5. Okay, aku terus menang round ni. Jadi daripada aku 1 point tadi campur dengan 2 point sebab over finish, jadi 1 campur 2 jadilah 3 indicator kat situ. Lepas tu the next combo mana free de la Hoya kan. And then aku letak dalam card aku kat sini. Okay, Dynamite Valkyrie lah kan. Alright. And then dalam round ni aku roll the dice kan. Aku roll the dice again. Uish, dapat pula 6, 6, 6. Jadi kat sini rules dia aku dapat burst finish. Jadi kiranya aku dapat 2 points. Dapat 3 campur 2 dapat 5. Jadi bermaksud game over, aku dah menang lah. Senang kan, macam tu lah permainan dia. Okay, sekiranya korang dah pakai 3 combo ni, and masih belum dapat 5 points kan. So macam korang main tournament, korang reshuffle lah combo korang kan. Korang ada 3 jenis combo. Korang fikirlah tadi awal-awal aku start dengan Savior Belial kan. Lepas tu aku start dengan Raw Bahamut kan. So maybe the next one aku akan start dengan Raw Bahamut dulu as active combo aku kan. And then continue lah. Sampailah dah dapat 5 points atau lebih, game is over. Itulah secara kasar je perkenalan ni kan. The best way untuk korang nak faham game ni ialah korang kena main. Alright guys, and aku really suggest kalau korang nak main game ni, korang belilah starter set ni daripada Captain Iman BBC Crossa. And
korang akan faham lah. Dah lah dapat 2 dia punya playmat ni, and card dia cukup untuk korang nak main 2 orang kan, untuk awal-awal starter kan. Nanti Captain Iman akan keluarkan lagi card-card baru, korang boleh dapat daripada dia, and this is really really cool. Okay guys, so instruction dia dalam English, tapi tak apa kalau korang tak faham, korang boleh tanya juga Captain Iman, ataupun kalau korang ada soalan, korang boleh tanya dekat bawah. Aku dengan Captain Iman akan try to jawab soalan-soalan korang lah kan. Alright guys, so again, aku really minta maaf kalau korang still tak faham juga macam nak main game ni. Memang ambil masa kepada yang tak kenal macam nak main trading card game. Alright, sebab dia bukan card game yang honestly dia bukan card game yang simple je macam okay, aku pakai ni, lepas tu opponent kau pergi pakai this, lepas tu kau ingat okay, kita tengok ni lah attack lah, attack lawan attack kosong, ataupun kau tengok total stat, ni 5, ini 9 kau, ni menang kan. Bukan macam tu lah. Ini bukan game simple macam tu, bukan juga macam Uno, bukan macam Happy Family ke apa. Ini memang trading card game yang memang ambil masa untuk korang nak belajar kalau korang tak familiar. Tapi kalau korang dah jenis yang selalu main trading card game, korang benda ni senang, simple saja, simple, bukan pimple. Alright guys, this is really cool. Aku really miss dengan trading card game. Aku really suka gila, and really the quality is just good. Alright guys, so in the future Captain Iman mesti akan improve lagi produk dia, and aku can't wait man. I'm really big fan of this trading card game. Aku hope PKP one day dah settle and kita boleh main the real punya Beyblade, not just tournament yang Beyblade yang main ni, tapi also this trading card game. Wow, this is just crazy. And maybe in the future, mana tahu ada digitally kan, kita boleh main macam Pokemon pun ada digital punya TCG kan. Itu pun boleh jadi kan. Apa-apa pun, kita support Captain Iman from BBC Crossa dengan dia punya inisiatif untuk buat trading card game ni. It's very very cool. So kalau korang berminat nak beli trading card game ni, jangan lupa link ada dekat description below. RM30 saja korang boleh contact dia. Aku akan bagi, jangan risau contact dia. So banyak gila aku nak bercakap ni. Banyak gila. Aku punya tekak aku dah tak cukup air dah ni kan. Aku really excited. Alright guys, aku rasa aku akan end video aku kat sini. Thank you very much for watching this guys. Jangan lupa untuk like this video, subscribe to my channel, follow semua social media aku, link semua dekat description below, and join membership Brother Nazir untuk join virtual Bey Battle dan menang Beyblade yang terbaru. Mungkin aku boleh juga letak hadiah ni kan, mesti cool, orang semua nak kan. Alright guys, that's all video pada kali ini. Thank you very much. Assalamualaikum and bye bye.